استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم علينا لا حول ولا قوة إلا بالله Al-Ali Al-Azim Amma Ba' yang saya muliakan Tuan Imam Tuan Bilal Ahli Jawatan Kuasa Surah Ar-Radah, seterusnya kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat kelapangan waktu untuk kita sama-sama berada pada malam ini di rumah Allah yang begitu mulia ini, untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah, menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, sementara menunggu waktu maghrib dan isya ini, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan istiqamah. Diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan istiqamah kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita, memberikan hidayah, taufik, inayahnya untuk kita melaksanakan apa saja ilmu yang kita perolehi insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada bab yang keempat, iaitu proses penyucian hati. Kita dah bincang bulan yang lepas berkaitan tentang hati, yang mana hati ini merupakan raja kepada seluruh anggota tubuh badan kita ini. Jika baik hati maka baiklah seluruhnya, kalau tak baik hati maka tak baiklah seluruhnya.
Maka antara perkara yang perlu diberikan tumpuan perhatian oleh setiap daripada kita adalah berkaitan tentang hati. Ya, berkaitan tentang hati. Jadi manusia ni hidup, ada yang berbentuk jasad dan ada yang roh. Jadi kita kena jaga roh kita, dan kita juga jaga kita punya jasad. Jadi pada malam ini tuan-tuan puan-puan ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak lihat jenis-jenis hati. Kita nak lihat jenis-jenis hati. Jadi dalam kitab ni ada 3 jenis hati yang dibicarakan. Yang pertama hati yang sihat dan suci, yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga iaitu hati yang sakit. Ya. Dan kita boleh nilai pada diri kita bagaimanakah hati kita pada saat ini. Ya. Dengan kita melihat jenis-jenis hati ini, secara tidak langsung kita boleh tahu hati kita pada saat ini berada dalam keadaan apa. Itu yang penting. Ya. Baik, yang pertama sekali iaitu hati yang sehat dan hati yang suci. Qalbun sahih, ya, ataupun qalbun salim boleh juga. Iaitu hati yang sehat dan bersih, atau hati yang suci daripada setiap nafsu yang menentang perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati yang baguslah maksudnya. Hati yang apa? Hati yang suci daripada nafsu, hati yang terlepas daripada godaan nafsu, hati yang tidak menentang segala perintah Allah, dan hati yang apa? Yang tidak mengikut segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hati ini selamat daripada pengabdian kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mengabdikan diri kepada syaitan, bukan mengabdikan diri kepada manusia, bukan mengabdikan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengambil hukum atau bertahkim pada selain daripada Rasul. Maksud dia, segala apa yang ditunjuki oleh Rasul, dia ikuti. Jadi hati ini adalah hati yang sihat, hati yang suci. Oleh kerana itu, hati ini murni pengabdiannya atau ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pengabdiannya secara iradah ataupun cinta, yakni mahabbah kepada Allah, berserah diri, yakni bertawakal, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat, tunduk memasrahkan diri, takut atas siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengharapkan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi hati ini sangat khusyuk, sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati yang sangat baiklah. Ya, hati yang sangat baik, dan hati ini adalah hati yang dikehendaki di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Dan hati ini adalah hati yang terdorong pada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hati yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya tidak lain, cinta hanya kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta kepada selain, kalau dia cinta kepada anak dia cinta kerana Allah. Cinta kepada harta, cinta kerana Allah. Ya, cinta kepada keluarga, cinta kerana Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia berusaha, dia bergantung kepada usaha dia bergantung kepada ilmu dia bergantung kepada kuasa yang dia ada, dia bergantung kepada
kekayaan yang dia ada, bukan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati yang sehat, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setiap apa yang dikerjakan dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang murni, hati yang suci adalah hati yang selalu bertaubat kepada Allah, inabah. Hati yang selalu bertaubat kepada Allah. Buat saja salah, beristighfar kepada Allah. Buat saja dosa, bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Jadi hati yang bersih ni, dia senantiasa tahu perjalanan di hati ataupun dirinya. Dia tahu dirinya ini buat salah. Kalau dia buat salah, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ini hati yang bersih. Subhanallah. Hati yang bersih ni, dia mengambil kira dosa dan pahala. Hati yang bersih ni selalu melihat kepada akhirat. Hati yang bersih ni hati yang takut untuk melakukan kesalahan. Hati yang bersih dia tamak dengan pahala. Hati yang bersih setiap hari dia menambahkan dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan. Ini hati yang bersih. Bukan menambahkan amalan-amalan kejahatan, setiap hari nak marah orang. Setiap hari ada saja di post dalam Facebook ke, dalam IG ke, dalam apa sajalah, WhatsApp dan sebagainya, sesuatu yang boleh menyakitkan hati orang. Ini bukan hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah hati yang tunduk memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dalam arti kata yang lain, taat. Patuh taat terhadap perintah Allah. Suka ataupun tidak suka, dia tetap patuh pada perintah Allah. Ini hati yang bersih. Ada orang kadang-kadang dia tak nak ikut apa yang Allah perintah. Suruh solat, tak nak solat. Suruh puasa, tak nak puasa. Suruh tutup aurat, tak nak tutup aurat. Bahkan melawan lagi. Bahkan melawan lagi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang tunduk patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang takut, hati yang bersih adalah hati yang senantiasa takut terhadap siksaan Allah, takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang dia nak buat, teringat akan neraka Allah, teringat akan balasan buruk yang akan menimpa dirinya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bukan senang hati kita nak kona ke situ, tuan-tuan. Bukan senang hati kita ni, tuan-tuan, bila tengah buat maksiat, tiba-tiba takut akan neraka Allah. Bukan senang. Kita kalau buat salah, kita kalau buat dosa, tiba-tiba hati kita ni teringat dosa, teringat neraka. Ini adalah suatu yang baik. Bukan senang nak dapat situasi yang macam itu. Kalau kita dapat situasi yang macam itu, keadaan yang macam itu, maksudnya apa? Maksudnya dirinya sedang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah nak ambil rasuah ataupun tengah-tengah nak beri rasuah, teringat neraka. Astagfirullah. Tengah-tengah nak keluar rumah, tak nak pakai tudung, contohnya bagi isteri, contoh, astagfirullahaladzim, ni kat luar takut aurat. Takut, alhamdulillah, Allah pelihara. Jadi hati yang bersih senantiasa dia akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang bersih senantiasa mengharapkan Allah, raja ila Allah. Mengharapkan Allah, tidak mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh aktivitinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Segala aktivitinya hanya untuk Allah. Maksud dia apa, tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dia
Dia kerja kerana Allah, makan kerana Allah, naik kereta kerana Allah, segala-gala aktiviti yang ada pada dirinya kerana Allah. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau setiap orang niatnya kerana Allah, agak-agak buat salah tak? Tak buat salah lah. Takkan nak mencuri kerana Allah? Mustahil. Kan? Mustahil. Kita nak datang surau ni untuk apa? Kerana Allah. Setiap sesuatu yang kita buat kerana Allah, niatnya kerana Allah, semua akan menjadi ibadah. Semua akan dikira sebagai ibadah kepada Allah, dan semuanya akan dapat pahala. Berbeza setiap apa yang kita lakukan tidak diniatkan kerana Allah, maka dia hanya sekadar adat semata-mata. Makan bukan kerana Allah, adat, tak dapat pahala. Basuh kereta bukan kerana Allah, adat, tak dapat pahala. Bermain, bersukan bukan kerana Allah, maka dia sebagai adat, tidak dapat pahala. Hatta dalam solat sendiri, kalau kita tidak ada niat, maka tidak ada pahala. Sebab niat dalam solat adalah rukun. Peranan niat itu sangat penting. Sebab itu niat ini berulang kali. Sebab itu dalam solat, setiap kali solat kena niat. Dalam arti kata yang lain, setiap apa yang kita lakukan di luar daripada solat kena niat, baru dapat pahala. Kita hadir dekat dalam masjid ni, dalam surau ni, saya pun hadir, saya mengajar, tuan-tuan dengar, kita niat kerana Allah, dapat pahala. Tanpa niat, tak ada apa-apa. Rugi tak? Rugi. Sangat rugi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hati yang sehat, hati yang suci, hatinya senantiasa terdorong untuk niat kerana Allah SWT. Balik ni tuan-tuan, kita boleh test diri kita. Apa saja yang kita buat tuan-tuan, kalau tiba-tiba hati kita niat kerana Allah, nak basuh pinggan kerana Allah, nak tolong isteri kerana Allah, nak tolong cucu anak kerana Allah, kalau hati itu kerana itu ataupun dia terdorong kerana itu tuan-tuan, semuanya pahala. Kalau kita bekerja tuan-tuan, contoh kalau saya bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 atau pukul 9 sampai pukul 6 tuan-tuan. Kalau saya bekerja kerana Allah, insya-Allah 8 jam pahala. Ya, semuanya itu tuan-tuan base kepada hati. Kepada hati. Jadi jika mencintai, maka cintanya kerana Allah. Jika dia membenci, bencinya itu pun kerana Allah Subhanallah. Jika dia memberi ataupun bersedekah, hal itu kerana Allah. Dan jika dia menolak juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kerana Allah. Alangkah indahnya hidup kita ni tuan-tuan. Anda kata setiap gerak geri kita ini adalah kerana Allah Subhanallah. Tidak hanya itu sahaja, hati yang bersih, hati yang suci ini, ya, tetapi diiringi kepatuhan hati dan bertahkim kepada sesama makhluknya. Ia mempunyai dasar landasan yang kuat dan prinsip tersendiri dalam menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu para rasul dan suri teladan bagi seluruh umat manusia, baik dalam tutur kata atau budi pekerti. Pada prinsipnya, setiap perilaku mereka selalu berpedomankan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bukan hanya sekadar mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirinya tetap mengikuti apa saja yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah indahnya tuan-tuan kalau kita dapat apa yang kita buat, ya, itu adalah daripada baginda Rasul. Alangkah indahnya apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dapat buat.
Subhanallah tuan-tuan. Cara berjalan, cara makan, cara berpakaian, cara bersalaman, apa saja tuan-tuan, cara tidur ke, bangun tidur ke, masuk tandas, keluar tandas, mengikut apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapat ikuti. Ini merupakan orang yang mempunyai hati yang sehat dan suci. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan kita buat satu perkara yang bukan selain daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perbuatan maupun perkataan. Sama-sama kita doa tuan-tuan agar kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita tergolong dalam golongan orang yang mempunyai hati yang sihat dan suci ni tuan-tuan. Kita nakkan hati kita ni tuan-tuan tidak ada sebarang penyakit sedikit pun. Kita nak hati kita ni tuan-tuan solid, bersih daripada dosa. Sebab setiap dosa yang kita buat tuan-tuan akan memberikan bintik-bintik hitam di dalam hati kita tuan-tuan. Ni yang kita takut. Saya juga takut tuan-tuan, dan tuan-tuan kita semua takut akan dosa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap dosa ini akan dihitung, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti, di hari akhirat kelak. Setiap orang tidak akan terkecuali, tidak ada yang terkecuali tuan-tuan. Tidak ada yang terkecuali. Hatta Nabi dan Rasul pun ditanya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu hati yang pertama tuan-tuan. Hati yang kedua iaitu hati yang mati. Hati yang mati. Qalbun mayit. Hati yang mati tuan-tuan. Jadi qalbun mayit atau hati yang mati lawan daripada qalbun sahih, iaitu hati yang sihat. Dia lawan daripada hati yang sihat. Apa yang saya cakap tadi, lawan dia itu adalah hati yang mati. Jadi hati yang mati tidak pernah mengenal Tuhannya. Hati yang mati ni tuan-tuan tak pernah mengenal Tuhannya, tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah mencintai atau meredha kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati yang mati berdiri berdampingan dengan syahwat dan memperturutkan keinginannya. Ini hati yang mati tuan-tuan. Hati yang mati ni dah tak ada apa dah. Yang diikut hanya nafsu syahwatnya semata-mata. Yang diikutnya adalah nafsu syahwatnya yang menjadi tunggangan iblis ataupun syaitan. Walaupun hal ini menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan perbuatannya, ia tidak peduli. Sama ada Allah Subhanahu wa taala redha atau murka terhadap apa yang dikerjakan, dia tak peduli apa. Dia tak kisah pun. Allah marah ke, Allah tak marah ke, peduli apa pun. Ini hati yang mati tuan-tuan. Ada tak golongan ni? Ada tuan-tuan. Orang Islam ke? Yes, orang Islam pun ada tuan-tuan. Orang kafir memang habis dah, ini orang Islam. Mak bapak dia orang Islam, lahir daripada seorang ibu yang beragama Islam, lahir dalam keluarga Islam, membesar dalam keluarga Islam, tetapi sayang, hatinya telah mati kerana memperturutkan hawa nafsu semata-mata. Sebab ia memang telah mengabdikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mencintai didasarkan atas nafsu. Jika dia membenci, memberi atau bahkan bakhil, itu semua disebabkan hawa nafsunya.
Hawa nafsu lebih disanjung daripada rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati, Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan kepada kita nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, dia tidak boleh hilang daripada diri kita. Setiap orang perlu ada nafsu, tetapi nafsu perlu dikawal. Nafsu perlu dikawal. Saya juga mempunyai nafsu dan saya juga perlu mengawal nafsu. Dan kita tahu bahawa inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Ini nafsu ammarah lah. Nafsu yang berada pada peringkat yang paling bawah sekali. Nafsu ammarah, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Tapi kalau nafsul mutmainnah, dia dah tenang dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi peringkat nafsu ni dia berbeza-beza. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mempunyai nafsu, tetapi nafsu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dididik oleh baginda Rasul menjadi nafsu kamilah, nafsu yang telah sempurna. Subhanallah. Kita ni tuan-tuan, kalau tak dapat nafsu kamilah pun, kita dapat nafsu mutmainnah pun dah luar biasa, sangat luar biasa tuan-tuan. Jiwa yang tenang, nafsu yang tenang tuan-tuan. Nafsu yang tenang. Nafsu yang tak tenang ni tuan-tuan, kita boleh cek sendirilah. Nafsu kita ni kalau masih ada lagi dengki dengan orang, tuan-tuan, tak tenang tu. Bila tengok kawan lebih sikit, kita ada rasa iri hati. Itu kan jiwa yang tenang tuan-tuan. Kita tengok rakan sebelah kita dapat gaji naik sikit, kita rasa dah tak senang. Kita tengok anak orang ni lebih sikit daripada anak kita, kita rasa tak seronok. Kita tengok kawan kita tukar kenderaan tuan-tuan, sedangkan dia punya gaji lebih rendah daripada kita, kita rasa suspend. Kita rasa ada lah tu kan. Kau ni gaji lebih kecil pada aku, kau piti je kan. Aku ni apa, penolong pendaftar, contoh penolong pendaftar je kan. Kau piti boleh pakai emas, contoh. Dia dah lain macam tuan. Dia dah lain macam. Tuan-tuan, hati tuan-tuan. Semua orang akan merasakannya tuan-tuan. Kawan kita naik pangkat, kawan kita naik gaji, kita tak seronok tuan-tuan. Tak seronok. Bila tak seronok tuan-tuan, something wrong. Seriously tuan-tuan. Saya tak kata orang, saya cek diri saya sendiri tuan-tuan. Saya cek diri saya sendiri. Kalau kita rasa tak senang dengan orang lain senang, maksudnya yang masalah diri kita. Kita tak gembira dengan kegembiraan orang, something wrong pada kita. Masalah pada kita tuan-tuan. Hati kita tak sihat. Berlaku tak benda ni tuan-tuan? Berlaku. Hatta termasuk saya tuan-tuan. Termasuk saya juga. Jadi bagaimana kita nak kontrol hati kita agar hati ini dia boleh bertukar-tukar. Hati boleh bertukar-tukar. Maksudnya hati kita ni kita boleh didik ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi ajar pada kita, doakan ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dini ala wala ta'ati, kan? Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetapkan hati kita ini untuk taat, untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hati kita ni berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi kita kena lihatlah hati kita masing-masing. Kalau kita ni suka tengok orang saja tuan-tuan, itu masalah hati kita juga. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia sangat mementingkan pendidikan hati.
sangat mementingkan pendidikan tarbiyah hati. Sangat tuan-tuan. Yang menghancurkan seseorang, menghancurkan sesebuah keluarga, menghancurkan sesebuah masyarakat, menghancurkan sesebuah negara, sebab hati. Hati yang tamak, hati yang haloba, hati yang suka tengok orang lain susah. Dia tak senang tengok orang lain senang. Dia senang melihat orang lain susah. Problem. Tak kira tuan-tuan laki perempuan. Auzubillah min zalik tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, kita belajar, saya pun juga belajar, saya pun tengok hati saya, dan kita boleh tengok hati aku sekarang ni pada berada di mana kan? Berada di mana. Jadi hawa nafsu dan syahwat serta kebodohanlah yang menjadi pembimbing dia. Yang membimbing dia hanya hawa nafsu, syahwat dan kebodohan dia. Ia selalu dipusingkan oleh fikirannya sendiri dan mengatur keadaan supaya tujuan-tujuan kebahagiaan duniawi tercapai. Dia nak fikir tentang dunia, bukan ukhrawi. Dia nak fikir tentang duniawi semata-mata, bukan ukhrawi. Hidup dia untuk dunia. Kalau orang kafir, memang hidup dia adalah dunia. Orang Islam tidak. Orang Islam akhirat. Tapi berapa ramai orang yang boleh berfikir ke arah akhirat, tuan-tuan? Bila dia dah mahu tak fikir. Bila dia dah benci, tuan-tuan, tak fikir dah akhirat. Aku tahu aku benci dia, aku nak dia hidup dalam keadaan susah, merana. Itulah dia. Sampai satu tahap sanggup dia menyihir. Sampai satu tahap sanggup dia memberikan sesuatu yang tidak sepatutnya, mengupah orang untuk macam-macam lah, tuan-tuan. Kalau hati dah mati ni, dia dah tak fikir dah akhirat, tak fikir. Dia fikir kepuasan diri dia. Dia fikir apa yang dia nak, dia dapat. Apa yang dia nak, dia puas. Na'udzubillah misalnya. Ia seakan-akan tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kebahagiaan dan kenikmatan abadi di negeri akhirat. Dia macam dah tak dengar apa dah, biar dah. Dia tak peduli apa dah. Jadi seruan Allah bagaikan datang dari tempat yang sangat jauh dan sukar difahaminya. Sebaliknya seruan syaitan justru yang diikutinya, kerana mata hati telah tertutup hawa nafsu dan menjadikan hatinya buta serta tuli. Dia dah tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak mana benar, mana salah. Yang dia nampak hanya kepuasan untuk diri dia. Yang lagi sedih, yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik. Ini dah biasa berlaku, tuan-tuan. Dunia sekarang, tuan-tuan, benda yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Orang kalau ajak ke arah kebaikan, dia katanya macam-macam, tapi ajak ke arah keburukan, dia kata ini yang terbaik. Kalau anak-anak muda kita kan, ada orang, jomlah kita pergi surau, poyo kau ya. Poyo selambu kan. Jom kita pergi disko. Yes, kata dia. Habis. Ya Allah. Saya cakap, saya bimbang, tuan-tuan. Anak saya pun dalam fatrah membesar, tuan-tuan kan. Fatrah membesar ni macam-macam ujian dia. Kadang-kadang Allah uji lebih lagi kan orang yang bercakap. Kita sana, InsyaAllah kita berikan lalu nazam seketika. Bismillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati sayyidina innaka la takhlifu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hati yang mati ya, hati yang mati, hati yang menurut hawa nafsu semata-mata, tidak nampak petunjuk Allah ya. Maka hati yang mati ini sangat-sangat menurut apa sahaja yang disuruh oleh syaitan ataupun hawa nafsu dia. Jadi menjalin tali silaturahim dengan orang yang berhati mati ataupun berhati demikian sangat bahaya. Dalam kitab kata kalau kita ni ada hubungan dengan orang yang macam ni, sebenarnya bahaya kepada diri kita. Ya, sangat bahaya. Kerana apa? Kemungkinan kita pun akan mengikuti langkahnya dan bersahabat dengannya, merupakan racun yang akan mematikan hati kita. Maksudnya kita ni pun akan terpengaruh. Jadi kalau kita nak berkawan dengan seseorang,
kita kena tengoklah kawan tu jenis macam mana. Sebab pengaruh kawan ni sangat besar, tuan-tuan. Kalau anak-anak kita, pengaruh kawan kita cukup takut sebenarnya dengan kita sendiri pun sama. Kalau kita ni berkawan dengan orang yang hati mati, silap salah ayat dan kita sendiri pun sama. Kalau kita berkawan dengan orang yang beriman, insya-Allah kita yang tak berapa beriman akan beriman. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tak beriman, kita yang beriman akan jadi tidak beriman. Bahaya. Kemungkinan besar terpengaruh itu sangat bahaya. Anak-anak pun begitu, ibu ayah pun begitu, sama saja. Sebab itu nak berkawan, nak bersahabat, kita kena pilih juga. Bukan langsung tak boleh berkawan, boleh tapi jangan rapat. Jangan rapat. Sebab hati yang mati, dia akan memberi kesan kepada diri kita. Dia memberi kesan kepada diri kita. Jadi sebaiknya kita jauhkanlah. Kita jauhkan. Sebab itu dalam kita bersahabat ataupun dalam kita nak mengubah diri kita ni, antara perkara-perkara yang utama yang perlu diambil kira kalau mengikut ajaran tasawuf adalah sahabat. Antaranya, tuan-tuan, sahabat. Sahabat memainkan peranan yang penting untuk mengubah diri kita. Sahabat yang bagaimana? Sahabat yang mendorong diri kita ke arah kebaikan, memberikan nasihat, memberikan pedoman, memberikan tunjuk ajar. Ini sahabat suhbatul suhbatul ulama, betul bersahabat dengan ulama. Dia mainkan peranan yang penting. Sahabat yang baik ataupun ulama, dia akan memberikan petunjuk-petunjuk yang baik kepada kita. Semalam seorang ulama besar, iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, meninggal dunia. Kalau orang Islam, ini merupakan suatu kehilangan yang sangat besar. Sangat besar, tuan-tuan. Sebab dunia ni, tuan-tuan, kalau tidak ada ulama, dia akan hancur. Dia akan hancur, tuan-tuan. Ulama lah yang sebenarnya memberikan kehidupan kepada diri kita tanpa kita sedar. Dengan ada ulama lah, tuan-tuan, orang jadi baik. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Yang ada dah adalah ulama. Yusuf Al-Qaradawi, ulama dunia, tuan-tuan. Dunia. Bukan Malaysia, bukan Indonesia, tapi satu dunia, tuan-tuan. Kitabnya, bukunya sering dibaca, sering dijadikan rujukan. Bila dah mati seorang ulama, tuan-tuan, maka terhentilah ilmu-ilmu yang baru yang akan ada. Tapi kitab-kitab yang ada terus menerus akan dibaca, diulang kaji oleh orang lain. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Kita tak tahu siapakah lagi yang akan menjadi ulama pada masa akan datang. Dalam hadis Nabi SAW, di antara tanda-tanda akhir zaman, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut ilmu di dalam dari orang-orang Islam. Dengan cara apa? Mematikan para ulama, mewafatkan para ulama. Bila ulama dah tak ada, tuan-tuan, yang akan naik adalah golongan orang-orang yang jahil. Bila golongan orang jahil yang naik, tuan-tuan, maka mereka akan bercakap mengikut nafsu, bukan mengikut Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Berapa ramai zaman sekarang ni, tuan-tuan, nak bercakap tentang agama, tidak ada ilmu. Zaman sekarang ni, dia viral itu lebih mahal, lebih tajam, tuan-tuan. Atau ulama-ulama besar pun mereka boleh matikan, tuan-tuan, dengan cara memviralkan. Ini adalah satu yang tidak baik. Tetapi inilah medium yang berlaku pada zaman sekarang ni, tuan-tuan. Medium yang berlaku pada zaman sekarang ni. Jadi mahu ataupun tidak mahu, tuan-tuan, kalau kita nak melihat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita ni baik, tuan-tuan, kita kena perhatikan.
satu demi satu, hatta sampai dia berkawan dengan siapa pun kena perhatikan. Kena perhatikan tuan-tuan. Anak lelaki, anak perempuan kena perhatikan tuan-tuan. Mereka berkawan ni tuan-tuan, bukan berkawan jumpa sahaja tuan-tuan, ni berkawan dengan ni. Ini pun kena tengok sangat tuan-tuan. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Dalam keadaan kita tidak boleh ketepikan mereka dengan ini, kita kena kawal lah, paling kurang tuan-tuan. Saya pun tak berapa nak pandai. Kadang-kadang anak kita lebih pandai daripada kita tuan-tuan. Tapi paling kurang tuan-tuan, memberikan nasihat kepada mereka itu adalah satu langkah. Suatu langkah terbaik memberikan nasihat. Berikanlah nasihat pada mereka, wahai anak-anak dan sebagainya. Setiap apa yang kita lakukan Allah lihat. Malaikat akan mencatat kiri dan kanan kita. Selalu cakap begitu pun, itu adalah suatu perkara yang baik, memberikan kesedaran kepada anak-anak kita, agar mereka dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam gerak-geri mereka. Kalau dapat sampai tahap macam itu tuan-tuan, terbaik kan? Sebab kita sendiri pun belum sampai tahap macam itu tuan-tuan. Nampak satu ada fikir Allah, ada fikir malaikat rakit dengan hati, belum tentu tuan-tuan. Tapi dengan cara kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, pada isteri kita dan sebagainya, secara tak langsung sebenarnya tuan-tuan memberikan nasihat pada diri kita sendiri, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Tak mahu tuan-tuan, dapat dua saja yang dapat saya uraikan. Satu tu cici, bukan cici belum sempat tuan-tuan, hati yang sakit. Saya dah bincang tentang hati yang sihat dan suci dengan hati yang mati tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama usahakanlah diri kita agar kita memperolehi hati yang sihat dan hati yang suci, dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah memberkati kehidupan kita insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian semua. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.